katalah kita diberi peluang, kita ada dua pilihan, and katalah satu company ni nama dia Sumsang, and company ni dia perlukan duit. So dia sekarang buka opening untuk sama ada first kali beli company dia and jadi sebahagian daripada owner Sumsang, ataupun second adalah pinjamkan duit pada dia. Mana satu korang rasa korang nak jadi peminjam tu ke, ataupun jadi toke pada company Sumsang ni? Hai guys, selamat datang pada channel ni. Mana yang baru, kalau korang rasa video ni bermanfaat nanti, please subscribe kat bawah. Mana yang dah selalu datang, welcome back. So guys, berbalik pada soalan tadi, nak jadi toke ke nak jadi peminjam? Aku rasa korang dah aware kalau kita nak jadi toke, kita just cuma kena beli saham kepada company tu. Bila kita beli saham company tu dan kita memiliki sebahagian daripada company tu, kita entitled kepada dia punya dividen kalau dia bagi. And kalau company tu grow, share kita pun grow, and kita entitled pada growth tersebut, sebab kita sekarang adalah sebahagian daripada pemilik company tu. Jadi selagi company tu membesar, selagi tu kita menerima manfaat daripada pembesaran pada company tu. Of course, kadang-kadang company tu rugi, dan bila dia jatuh, dia tak bagi dividen, dia punya share drop, and nilai kita dalam company tu, katalah kita letak dalam company tu 10,000, nilai tu daripada 10,000 tu makin lama makin sikit, end up jadi 5-6,000 je, ataupun lebih teruk jadi kosong. Of course lah kan, untung dan rugi adalah lumrah bisnes. Tapi kalau instead kita bagi pinjaman kepada duit tu, ibaratnya kita katalah kita bagi 10,000 macam tadi kan, dan company tu kena bayar balik dekat kita berdasarkan percentage yang kita dah agree. Maybe 5%, maybe 10%, 12% pun ada juga. Dan dalam kes ni, kalaulah company tu tak perform, dia kena juga bayar duit kita balik, sebab sekarang dia adalah meminjam, and dia ada obligation untuk membayar semula semua yang kita dah bagi dia pinjam. Jadi dekat sini secara teorinya tak adalah kerugian. So dalam kes kedua ini, instrumen ini dipanggil sebagai bond. Apa tu bond? Adalah hutang yang diberikan kepada companies ataupun kerajaan. Katalah diorang nak buat projek baru, contohnya adalah kilang buat glove tu, sekarang dia dah nak buat vaksin. So dia perlukan line baru, dia perlukan banyak fasiliti baru, dan projek ni perlukan dana yang banyak, and duit diorang itu tak cukup, dah bagi management banyak kan, bonus. So dia issue bond. Dia kata dekat pelabur, aku nak bina satu network untuk mengedar vaksin, and untuk itu aku perlukan 10 juta. So korang boleh beli 10 juta ni, korang boleh pinjamkan aku 10 juta ni, dan sepanjang maybe 3 tahun, sebagai contoh, sepanjang 3 tahun aku akan bayar 10% daripada 10 juta yang dipinjamkan tadi. So dia akan issue 10 juta ni dalam bentuk bond, and boleh dibeli daripada institusi kewangan. So sebagai contoh, katalah 10 juta tadi dipecahkan pada 1,000, and kita nak beli satu bond. Contoh, satu bond, katakan satu bond ni bernilai RM1,000. Okey, RM1,000 ni adalah kita panggil face value. Face value ni akan dibayar pada investor bila bond tu dah matang. Dan face value ni kadang kita boleh beli pada harga yang lebih tinggi daripada face value, kadang tu kita boleh dapat pada harga yang lebih rendah daripada face value. So sebagai contoh, yang tadi 1,000 tadi, face value dia adalah 1,000, bermakna dalam masa contohnya 3 tahun dia akan bayar balik 1,000. So kalau kita boleh dapat bond tu pada harga RM950, so pada tahun yang ketiga kita akan dapat untung sebanyak RM50. Ataupun kadang kita terbeli bond tu pada harga yang lebih daripada 1,000. Maybe kita tertarik kepada dia punya faedah yang dia beri, maybe faedah yang dia bagi 10%. So 10% setiap tahun. So purchase RM920 tadi tu justified. So bila aku cakap faedah tadi, ni adalah apa yang dipanggil sebagai coupon value. Coupon value ni adalah nilai faedah yang company tu dah janji untuk bayar kepada peminjam, pada pemegang bond,
pada kadar tertentu pada jangka masa yang tertentu. Kebanyakan masanya dia akan bayar setahun sekali, maybe setahun 2 kali, depend on pada agreement tersebut. So sebagai contoh, kita beli bond sebanyak RM10,000 dan tempoh matang dia adalah selama 5 tahun. Jadi katakan faedah dia adalah sebanyak 10% setiap tahun. Bermakna dekat sini setiap tahun dalam masa 5 tahun tu kita akan dapat faedah kupon sebanyak RM5,000. Bila tarikh matang, dia akan bayar balik face value yang dia pinjam tadi, which is RM10,000. So kita dapat balik RM10,000 tadi plus dengan RM5,000 daripada kupon value yang company tu bayar tadi. So konsep dia simple kan? Pada korang rasa nak beli share banyak ke nak beli bond banyak? Mana rasa lebih selamat? Mana rasa dia punya return lebih tinggi? Share pendapat korang dekat bawah. Okay, so maybe korang tertanya-tanya macam mana nak beli bond ni kan? So ada dua cara kalau locally dan dua cara untuk overseas. First kali adalah beli through bank. Sometimes kena bidding. Benda ni kena tanya bank korang tu sendiri. Maybe boleh search lah bond Maybank, bond CMB, bond RHB. Semua boleh offer untuk kita beli bond tu daripada diorang, tapi detail tu korang kena dapatkan sendiri daripada bank-bank tersebut. Ataupun korang boleh beli secara indirect through unit trust. Same thing kalau global bond pula. Kalau global bond macam overseas punya bond, kalau korang nak beli, korang kena identify bank-bank yang issue bond tu, and korang kena beli through bank tu ataupun unit trust yang handle bond tu. So guys, itu saja untuk minggu ni. Kalau korang rasa bermanfaat, please share video ni. Komen dekat bawah apa lagi korang nak tahu, ada apa yang tak clear ke. Share kalau bermanfaat. Apa-apa additional information macam biasa aku akan linkkan dekat bawah, aku akan tunjuk dekat bawah. Jumpa lagi, bye.